Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung kelas kita dengan tajuk 5.3 Pembersihan dan Pembekalan Air. Sila buka buku teks anda kepada muka surat 113. Kita lihat gambar air bersih. Tidak semua punca air adalah bersih. Oleh itu, air perlu melalui beberapa proses sehingga ia boleh digunakan di rumah. 1. Air meliputi 2/3 daripada permukaan bumi. 2. Air tidak boleh terus digunakan kerana mengandungi benda asing seperti habuk, batuan, pasir, mikroorganisma, bakteria atau kuman-kuman yang boleh menyebabkan kita sakit, bahan terlarut seperti kandungan-kandungan asid, kandungan-kandungan mineral yang telah larut dalam air tersebut. Oleh itu, tiga perkara ini perlu diasingkan daripada air sebelum boleh digunakan. Pembersihan air dapat menyingkirkan bau, rasa, warna dan mikroorganisma daripada air. Kaedah pembersihan air. Kita akan lihat 4 kaedah pembersihan air. Pertama, penurasan. Kedua, pendidihan. Ketiga, pengklorinan. Dan keempat, penyulingan. Penurasan. Ini adalah gambar rajah penurasan mengikut lapisan-lapisan bahan-bahan yang berbeza dari segi saiz. Contohnya dari batuan, dan batuan menjadi lebih kecil sehingga ke pasir. Penurasan ialah proses mengalirkan air melalui bahan-bahan halus yang bertujuan mengasingkan pepejal terampai. Tetapi penurasan ini tidak menyingkirkan bahan terlarut dan mikroorganisma yang boleh menyebabkan kita menjadi sakit. Pengklorinan. Ini pula adalah gambar rajah di mana klorin ditambah kepada air. Proses menambahkan klorin kepada air bertujuan untuk membunuh mikroorganisma. Tetapi pengklorinan tidak mengasingkan pepejal terampai seperti pasir dan lumpur. Pendidihan. Kita lihat gambar proses pendidihan, mana memasak air menggunakan periuk kecil. Pendidihan ialah memanaskan air pada suhu 100 darjah Celsius untuk membunuh mikroorganisma. Akan tetapi, pendidihan tidak mengasingkan pepejal terampai seperti pasir dan lumpur. Akhir sekali, kita lihat proses penyulingan. Ini adalah gambar rajah proses penyulingan. Penyulingan menghasilkan air yang bersih dengan mengumpul wap yang akan disejukkan dan dikumpulkan. Air tidak mengandungi mikroorganisma dan tidak mempunyai pepejal terampai. So, gambar rajah ini, bila kita panaskan air tersebut, mana-mana air, punca air, wap akan naik ke atas dan wap air itu disejukkan menggunakan kondenser. Apabila telah disejukkan, air yang terkumpul
dipanggil sebagai air suling. Benda-benda asing akan tertinggal di dalam bekas penyulingan ini di sini. Apakah kelemahan air suling? Kelemahannya ialah air tersebut tidak mengandungi sebarang mineral dan tidak sesuai untuk diminum. Sistem pembekalan air. Kita akan lihat proses di mana air dirawat sehingga dibekalkan ke rumah. Dari manakah datangnya air paip rumah anda? Adakah air paip anda bersih? Bagaimanakah air paip yang dibekalkan rumah anda dibersihkan? Sistem bekalan air. 1. Sumber air bersih yang dibekalkan ke rumah melalui satu proses rawatan. Proses rawatan air dilakukan di loji pembersihan air. Ini adalah gambar raja proses rawatan air yang biasanya di loji rawatan air. Peringkat-peringkatnya ialah takungan air, penapisan, pengoksidaan, penggumpalan, pengenapan, penurasan, pengklorinan dan pemfloridaan, tangki simpanan air, akhirnya akan dipaipkan atau dihantar ke rumah. Ini adalah gambar loji rawatan air. Proses pembersihan air ada banyak peringkat. Kita lihat dari takungan air, penapisan, pengoksidaan, penggumpalan, pengenapan, penurasan, pengklorinan dan pemfloridaan, tangki air bersih, tangki simpanan dan ke rumah. Kita mula dengan takungan air. Kita menggunakan empangan, tasik, sungai atau tasik semula jadi sebagai sumber air. Bagi loji rawatan, kita memerlukan sumber air yang banyak untuk keperluan penduduk yang ramai bagi sesuatu daerah ataupun negeri. Kemudiannya air akan melalui proses penapisan di mana terdapat jaring-jaring yang menapis air daripada empangan atau sungai masuk ke dalam loji. Ini bagi mengasingkan daripada ranting kayu, ikan, sampah sarap dan sebagainya. Air akan melalui proses pengoksidaan di mana oksigen akan dimasukkan ke dalam air untuk menghilangkan bau dan rasa yang kurang menyenangkan. Proses berikutnya adalah proses penggumpalan. Alum atau aluminium sulfat akan ditambahkan kepada air supaya zarah-zarah benda asing akan menggumpal. Kapur mati akan ditambahkan ke dalam air untuk mengurangkan keasidan air. Ini adalah contoh alum atau aluminium sulfat. Ini adalah contoh di mana air yang belum dirawat ditambahkan dengan alum menyebabkan pepejal atau benda asing yang terampai menggumpal, kemudian akan mendap ke bawah. Hasilnya ialah bahagian yang jernih ini yang akan digunakan. Boleh lihat zarah-zarah dia akan melekat. Okey, so alum adalah bahan yang digunakan untuk penggumpalan. Ini pula adalah kapur mati yang akan diletakkan ataupun kalsium hidroksida yang akan menetralkan alum dan juga mengurangkan pH air. Proses berikutnya adalah proses pengenapan. Air akan disimpan untuk satu jangka masa untuk membenarkan pepejal terampai mendap. Tadi alum telah ditambahkan kepada air yang menyebabkan benda asing menggumpal dan akan mendap.
apabila dia menggumpal dan mendap, bahan-bahan terampai itu akan turun ke dasar takungan. Dan di sini kita lihat air yang diambil ialah daripada bahagian atas, air yang bersih. So inilah proses selepas proses penggumpalan. Proses berikutnya ialah proses penurasan. Air yang bersih daripada pengenapan akan ditapis melalui pasir dan batuan bagi menapis pepejal-pepejal terampai yang halus. Hasilnya ialah air yang bersih diambil daripada bahagian bawah tangki penurasan. Air yang telah melalui proses-proses tadi akan melalui proses pengklorinan dan pemfluoridaan. Klorin ditambah kepada air untuk membunuh mikroorganisma, manakala natrium fluorida ditambahkan kepada air untuk mengelakkan perebutan gigi. Akhir sekali, air yang bersih akan disimpan di tangki air bersih dan diagihkan melalui pipe ke rumah-rumah.